Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Darwis bin Jamaluddin dari kelas 3 DPSU 3H. Di video ini saya akan menerangkan tentang Tanah Haram Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naim Firdaus daripada kelas DPSU 3H. Dalam video ini saya akan menerangkan tentang Tanah Haram Kota Madinah. Okey, sebelum kita pergi ke sejarah Tanah Haram Mekah, so kita kena mengetahui apa itu Kota Mekah. Okey, pengenalan Tanah Suci Mekah. Mekah ataupun Mekah dengan nama penuhnya Makkah Al-Mukarramah, bahasa Arabnya Mekkatul Mukarramah, terletak lebih kurang 73 km daripada timur Jeddah. Mekah merupakan tempat lahirnya Nabi Ismail dan Nabi Muhammad SAW dan juga tempat baginda menerima wahyu daripada Allah SWT. Mekah ialah kota paling suci bagi umat Islam. 5 kali sehari, yakni solat fardu, lebih kurang 1.5 bilion Muslim, tidak kira tempat mereka berada, sama ada di Malaysia ataupun di mana-mana, pasti akan menghadap kiblat di kota Mekah untuk bersembahyang. Sekurang-kurangnya sekali dalam seumur hidup seorang Muslim, yakni kita lah, akan mengerjakan haji pada bulan Zulhijjah setiap tahun di tempat tersebut. Di sini juga terletaknya Masjidil Haram, yang mana terdapatnya Kaabah. Orang bukan Islam dilarang daripada memasuki Mekah. Sekatan jalan raya diadakan pada setiap pintu masuk di kota Mekah. Hal ini bagi memelihara kesucian kota Mekah. Kemudian sejarah Tanah Haram Mekah. Pada zaman Nabi Ibrahim, sejarah Mekah bermula daripada Nabi Ibrahim menerima perintah daripada Allah supaya meninggalkan anaknya Nabi Ismail dan isterinya Siti Hajar di sebuah gurun yang kering kontang untuk pergi mengajak manusia kepada Allah. Selepas Nabi Ibrahim meninggalkan isteri dan anaknya itu di sebuah gurun, beliau kembali ke tempat asalnya. Apabila air dibawa oleh Siti Hajar habis, Nabi Ismail yang ketika itu masih lagi seorang bayi mula menangis meminta susu. Siti Hajar yang mula gelisah mula mencari air di antara Bukit Safa, Jabal Qubais hinggalah ke Bukit Marwah. Dalam suasana yang kelam kabut itu, Nabi Ismail yang sedang menangis menghentakkan kakinya di atas tanah. Dengan izin Allah SWT, maka air keluar daripada tanah yang dihentak Nabi Ismail tadi. Sebuah telaga dibina kemudian dan dikenali sebagai Telaga Zamzam yang kita ketahui sekarang. Akibat daripada peristiwa tadi, maka selamatlah Siti Hajar dan anaknya. Dengan kemunculan Telaga Zamzam itu, pedagang-pedagang dan kabilah-kabilah perdagangan mula muncul. Mereka mula tinggal di situ dan membuka penempatan baru. Dengan itu lahirlah kota Mekah. Nabi Ibrahim melawat tempat di mana dia meninggalkan anak dan isterinya tadi. Setelah Nabi Ibrahim lulus dengan dugaan menyembelih anaknya Nabi Ismail yang disayangi, maka Allah SWT menghadiahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail perintah untuk membina Kaabah. Pada tahun kelahiran Nabi Muhammad, Mekah hendak diserang oleh tentera Abraha yang cemburu dengan kemajuan Mekah sebagai pusat keagamaan di kawasan semenanjung Arab. Murjul dengan kuasa Allah, tentera Abraha ditewaskan. Tahun kejadian itu digelar sebagai Tahun Gajah. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, Mekah juga merupakan tanah kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hidup dalam kalangan masyarakat yang menyembah berhala, tetapi Nabi Muhammad tetap tidak lupa akan ajaran Nabi Ibrahim. Satu hari, sewaktu Nabi Muhammad yang ketika itu berumur 40 tahun sedang berada di sebuah gua yang bernama Gua Hira, pagi dia didatangi oleh malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu daripada Allah SWT. Wahyu itu memerintahkan supaya Nabi Muhammad menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh penduduk Mekah. Nabi Muhammad menyampaikan ajaran Islam kepada penduduk Mekah, tetapi kebanyakan mereka menentangnya. Nabi Muhammad kemudiannya berhijrah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Ajaran Islam kemudiannya berkembang ke seluruh semenanjung Arab. Nabi Muhammad SAW kemudiannya kembali ke Mekah pada tahun 628 Masihi bersama-sama ribuan pengikut baginda.
mereka memasuki Mekah tanpa mengalir darah. Peristiwa itu dinamakan sebagai pembukaan kota Mekah. Penduduk Mekah akhirnya menganuti ajaran Islam dan ini menjadikan Mekah sebagai pusat perkembangan Islam. Okey, seterusnya adalah kelebihan Tanah Haram. Okey, yang pertama adalah Tanah Haram merupakan bumi kelahiran Rasulullah SAW. Mekah merupakan tempat kemuliaan, keselamatan dan keamanan. Okey. Yang ketiga adalah 120 rahmat turun ke atas Kaabah setiap hari. 60 iaitu 60 rahmat untuk orang yang tawaf, 40 rahmat untuk orang yang solat dan 20 rahmat untuk orang yang memandang Kaabah. Okey. Yang keempat adalah digandakan kelebihan 100,000 kali ganda bagi setiap solat dan amalan kebajikan yang dikerjakan di Masjidil Haram dan seluruh tanah haram Mekah. Dalil petikan daripada kitab Bahrul Wafi surat 460, kata Ibnu Abbas dan lainnya, setiap amalan kejahatan digandakan dia di dalam negeri Mekah seperti digandakan kebajikan. Artinya besarkan kejahatan di Mekah terlebih banyak daripada kejahatan yang dikerjakan pada lain daripada Mekah. Tiada bahawasanya kejahatan itu berbilang, supaya jangan menafikan ayat dan beberapa hadis yang disarihkan dengan ketiadaan berbilang-bilang kejahatan yang telah sah pada hadis bahawasanya. Okay. Kebajikan di tanah haram dengan 100,000 kebajikan dan telah menunjukkan beberapa hadis atas bahawasanya sembahyang pada Masjidil Haram dan kata kel sekalian tanah haram. Berbeza ia atas segala negeri dengan ganda tiap-tiap sembahyang fardu atau sunat hingga 100,000 sembahyang. Maka mengiringi padanya kemudian daripada Masjidil Haram itu rumah Sayyidatina Khadijah. Okey, dalil petikan kitab Bughayal Al-Tullab pula muka surat 102 hadis Rasulullah SAW daripada Ibnu Abbas bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa haji daripada Mekah berjalan kaki hingga kembali kepadanya di surah Allah, baginya dengan tiap-tiap langkah itu 700 kebajikan daripada kebajikan tanah haram dan satu hasanah haram 100,000 kebajikan. Okey, perbincangan ulama pendapat mengatakan kelebihan 100,000 itu merangkumi seluruh tanah haram Mekah berdalilkan peristiwa Isra' Mi'raj ketika Rasulullah SAW diisrakan. Baginda berada di rumah Ummu Hani, bukan di dalam Masjidil Haram. Ulama menjelaskan bahawa Masjidil Haram yang dimaksudkan dalam ayat tersebut merujuk keberkatan, yakni barakna haulahu, kepada tanah haram seluruhnya. Okey. Tiada waktu di Mekah, tiada waktu ditegakkan untuk melakukan solat. Okey. Dalil petikan kitab Bahrul Wafi muka surat 662 dan makruh akan sebagai makruh tahrim. Tiada sah sembahyang lagi haram jika dikerjakan dia maka lain daripada tanah haram Mekah, iaitu 5 waktu. Okey. Dalil petikan kitab Majmu' Syarah Muhazzab pula muka surat 177. Hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada solat selepas solat subuh sehingga naik matahari, tidak ada solat selepas asar sehingga terbenam matahari kecuali di Mekah. Okay. Adapun solat yang mempunyai sebab yang terdahulu atau sebab yang menyertai maka tidak termasuk dalam larangan tersebut. Okay. Contoh solat yang terdahulu iaitu solat tahiyatul masjid, solat sunat wudu, solat jenazah, solat qada. Okay, solat sunat yang sebab yang menyertai iaitu solat gerhana matahari, bulan, solat minta hujan. Okey. Mekah merupakan tanah haram merupakan tempat mustajab doa. Okey, antara tempat-tempat yang mustajab doa adalah sepanjang masa di tawaf Baitullah, multazam dalam Kaabah, Telaga Zamzam, Hijr Ismail, Bukit Safa, Bukit Marwah, Masak yang ini tempat sa'i, ke belakang makam Ibrahim, di Arafah sepanjang masa wukuf, Muzdalifah sepanjang masa bermabit, di Mina sepanjang hari Nahar dan hari Tasyrik, Jamrah Sughra, Jamrah Wusta dan terakhir Jamrah Kubra. Okey. Yang terakhir antara kelebihan tanah haram adalah Mekah terpelihara daripada wabak taun dan fitnah Dajjal. Okey, itu saja daripada saya. Okey, seterusnya saya akan bagi kawan saya. Okey, jadi kita akan sambung dengan yang seterusnya,
Ya. Pengenalan Madinah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pengenalan Madinah. Asal nama kota Madinah adalah Yasrib, yang bermaksud tajam dan tandus. Sehingga selain dari perhatian orang kafir Quraisy dalam mencegah penghijraan manusia, telah terbukti bahawa Yasrib sejak 500 tahun sebelum umat Islam berhijrah adalah yang pertama Yahudi diusir dari negara Syam. Setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah bersama pengikutnya, maka Yasrib menjadi kota Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah tersebut terdapat Masjid Nabawi, di mana solat di sana boleh mendapat 1000 pahala berbanding masjid lain dekat dalam dunia ini. Kehidupan Islam telah dibina di sini kerana Madinah adalah ibu negara Islam yang pertama menggunakan hukum atau undang-undang yang digunakan adalah undang-undang Islam yang murni, kerana ia berada di bawah kepimpinan Nabi Muhammad SAW, sehingga sampai sekarang masih ada perbezaan antara suasana kehidupan dekat Mekah dengan kehidupan dekat Madinah. Ada perbezaan. Jadi yang seterusnya adalah sejarah kota Madinah. Bencana dimulalah. Sebilangan mangsa terselamat menyertai bahtera Nabi Nuh selama setahun dan 10 hari. Setelah selamat, ada salah seorang pengikut Nabi Nuh yang bernama Yasrib bin Kaniyah bin Mahlail mengembara ke suatu tempat. Kejadian ini berlaku pada tahun 2600 SM, dan nama tempat yang dikunjunginya juga dikenali sebagai Yasrib. Dinamakan Yasrib kerana merujuk kepada orang yang pertama yang mengunjungi tempat itu. Yasrib kemudiannya dikenali sebagai nama kota yang pada masa penghijrahan Nabi diganti menjadi Madinah, kan. Namun nama Yasrib yang diabadikan sebagai kota, diabadikan sebagai kota menjadi semakin popular dan diketahui oleh banyak orang Arab pada masa itu dan masa depan. Selain pengikut Nabi Nuh, kota Madinah sebelum Islam juga dipenuhi dengan sejumlah kekuatan politik. Salah satunya dari dinasti Amalek. Walaupun kekuatan dinasti ini berpusat di Mesir, mereka sebenarnya memiliki kekuatan yang terbesar di bahagian wilayah Arab lain, termasuk Syria, Yaman, Mekah dan juga Yasrib. Kalau nak tahu kekuasaan dinasti Amalek ni, dia mendiami di kota Yasrib setelah pengikut Nabi Nuh berimigrasi ke Jufah. Adapun para kaum dari dinasti Amalek ni yang mendiami Yasrib antara daripada yang kaum lain, macam Bani Sa'ad, Bani Haf, Bani Mansha, Bani Al-Azraq hingga Bani Ghafara. Dinasti Amalek yang memiliki kultur dan corak kebudayaan Mesir yang kental turut serta banyak mempengaruhi kebudayaan kota Yasrib. Dan juga dalam kehidupan seharian mereka, kan, orang Amalek ni di Yasrib ni digambarkan gemar bertani, bina rumah dan kubu pertahanan. Bahasa yang digunakan oleh mereka adalah bahasa Arab Badawi dengan dialek Al-Mudhari. Okey, seterusnya.
Sebilangan sejarawan mengatakan bahawa nama yang tadi tu cuma info tambahan sikit kan. Sebilangan sejarawan mengatakan bahawa nama Yathrib itu sendiri adalah penyerapan bahasa Mesir kuno, iaitu Etropical. Nama Yathrib juga sering dikenali dengan nama Saibah. Namun hujah tersebut sangat ditolak kerana sebelum dinasti Amalek datang, terdapat pengikut Nabi Nuh yang pertama kali tinggal di sana. Ini juga diperkuat dengan kehadiran salah seorang pengikut bernama Yathrib. Dinasti Amalek menduduki wilayah Yathrib untuk waktu yang lama, hingga tahun kedua Masihi. Hingga akhirnya pada zaman Nabi Musa AS, kekuasaan dinasti Amalek berakhir dan digantikan oleh pengikut-pengikut Nabi Musa, yakni orang Yahudi. Berapa puak Yahudi yang berhijrah ke kota Yathrib adalah anak-anak Kayunuka, anak-anak Nadir, anak-anak Qurayadah dan anak-anak Yahdal. Sehingga tahun 70 Masihi, orang Yahudi yang menetap di Yathrib adalah gabungan pengikut Musa yang telah mengalahkan dinasti Amalek dan orang Yahudi yang mengasingkan diri dari Palestin. Selain kaum Yahudi, suku Arab dari kaum Awas dan Kharaj juga datang ke Yathrib. Hal ini latar belakangi peristiwa banjir besar di Yaman. Dalam perjalanan sejarahnya, kota Madinah sebelum Islam diwarnai oleh beragam budaya dan agama. Astaghfirullahaladzim. Pada masa Rasulullah, perbezaan itu disatukan dalam satu nama perjanjian, iaitu Piagam Madinah, yang menjamin kebebasan agama Islam. Okey. Seterusnya, hijrah ke Madinah. Pada tahun 622 Masihi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Banyak orientalis barat menganggap tindakan ini sebagai jalan keluar. Tetapi penghijrahan ini berlaku bukan kerana orang Islam takut akan ancaman Quraisy Mekah, tetapi kerana undangan orang Madinahnya sendiri. Menurut sumber-sumber Islam yang sahih seperti hadis, Madinah mempunyai dua suku yang berbeza, Aus dan Khazraj. Selain tiga suku Aus, selain tiga suku Yahudi, Bani Koinika, Bani Nadhir, Bani Quzairah. Suku Aus dan Khazraj menguasai kota Yathrib, tetapi sering bertengkar antara satu sama lain dan saling berperang. Menurut sejarawan Islam, kedua mazhab ini mengetahui adanya Nabi di Mekah dan pengikutnya sering diseksa oleh Quraisy Mekah. Pengikut Nabi, mereka memutuskan untuk bertemu dengan Rasulullah ini untuk menyelesaikan konflik antara mereka. Muhammad dan pengikutnya bersetuju untuk berhijrah ke Yathrib, yang kemudiannya dikenali sebagai Madinah Al-Munawwarah. Setelah tiba di Madinah, Muhammad merangka perlembagaan
untuk menyatukan penduduk Madinah yang diorang berdua tu. Perlembagaan itu dipersetujui oleh semua penduduk Madinah dan dikenali sebagai Piagam Madinah. Itu dia. Jadi yang terakhir, Madinah selepas kewafatan Muhammad. Di bawah perintah Khulafa al-Rashidin, kerajaan Islam berkembang dengan pesat sehingga tentera Islam berjaya menaluki kota-kota penting seperti Damasik, Yerusalem, Iskandarian dan Baghdad. Setelah kematian Khulafa keempat, Khulafa ar-Rashidin, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib, Muawiyah yang ketika itu menjadi Gubernur Damasik, mengubah pusat pemerintahan kerajaan Islam menjadi Damasik. Dia kemudian mendirikan kerajaan Umayyah. Kota Madinah kemudiannya hanya menjadi pusat keagamaan dan bukannya pusat politik. Kota ini berada di bawah pemerintahan lain seperti memeluk pada abad ke-13 dan kemudiannya kerajaan Uthmaniyah pada tahun 1517. Pada tahun 1924, Madinah yang telah lama berada di bawah pemerintahan Uthmaniyah jatuh ke tangan Ibn Saud yang kemudiannya menjadi Raja Arab Saudi. Dan itu sajalah daripada kami. Maaflah saya tersasul semua. Kalau ada apa-apa kat dalam video ni yang tak elok, maafkanlah. Dan apa-apa yang datang daripada Allah adalah apa datang daripada Allah, semua daripada Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.